Dalam Buzz Pop hari ini, trio OG Jurassic Park kembali ke Jurassic World Dominion. Produksi Shang-Chi akan dimulakan pada bulan Julai ini. Dan Cyborg kritik Justice League lagi. Kita kembali kepada episod Buzz Pop hari ini, di mana kita membincangkan tentang 3 berita terhangat di Hollywood hari-hari. Okay guys, so berita pertama adalah laman Yahoo Entertainment mewar-warkan ataupun mentularkan pada pagi tadi bahawa original trio daripada Jurassic Park tahun 1990-an dulu bakal kembali kepada filem sequel Jurassic World Dominion. Jom kita ikuti kata-kata Sam Neill berkaitan dengan projek ini. I believe you're about to start working again on Jurassic World Dominion. You're reprising Alan Grant. Do you know when filming is going to start again? Well, 3 of the cast are already in quarantine in the UK, and I'll be there in about 10 days. Right. So we're raring to go, and very excited about being back at work. And I probably won't be running quite as fast as I was 27 years ago when we. You'll give it a shot, though. Yeah. Short bursts. So are we going to be seeing you in a couple of scenes, or is it a more substantial role? Oh no, we're all the way through the film. Yeah. Jeff and me and Laura. Yeah. And how do you feel about working with them again? Oh well, they're dear friends, and I'm really delighted to be back at work with them. And more than that, we'll be living in the same joint for 3 or 4 months. So that's going to be fun, and everybody loves Chris and Bryce. So I think we'll be a very happy bunch. I bet you can't wait. Yeah. So kita nampak tadi pelakon veteran Sam Neill mengesahkan bahawa dia, Laura Dern dan juga Jeff Goldblum bakal kembali untuk Jurassic World Dominion. Dan bagi fan-fan yang terkilan dengan penampilan Jeff Goldblum sebelum ini di dalam filem Jurassic World Fallen Kingdom yang hanya sebanyak 2 babak, don't worry guys, kali ini menurut Sam Neill they are gonna be for the whole film itself. So apa pendapat korang tentang pengumuman Sam Neill ini? To be honest, aku pasal Jurassic Park ni just so and so, not to. I think because when the time when Jurassic Park keluar kat panggung wayang, masa kecil-kecil, ayah aku tak pergi tengok panggung wayang sangat aku time tu. So I was like, I just know the Jurassic Park punya vibe. In that particular time, waktu aku tengok dia punya toys dekat Aeon, dia punya vibe, dia punya ni, it's all over the place about dinosaur. So aku hanya tengok Jurassic Park yang lama-lama pun is based on aku tengok kat HBO, kadang-kadang shot by shot atau apa. Even yang yang baru punya filem ni pun aku tak tengok sangat. Aku just tengok kat HBO juga. Tapi kalau aku nak bagi pendapat aku pasal Jurassic Park ni, ini adalah benda yang bagus sebab I think it's all about you listen to the fan, apa yang fan nak. Contoh macam you cakap Jeff Goldblum hanya muncul sekejap sahaja dalam ni, tapi dalam poster promotion muka depan kan. So orang anticipate lah, mestilah kau akan datang. But now you kind of like let down. Tapi tak apa, diorang masih ada masa untuk bertaubat. Dan sekarang bila kau bawa 3 original gangster, iaitu Jeff Goldblum, Sam Neill dan juga Laura Dern, Admiral Holdo masuk sekali dalam tu, I think the fan akan rasa ceria lah balik. Oh, macam kita nampak Han Solo, Leia dan Luke Skywalker dalam Force Awakens kan. So bagi pendapat aku, ni adalah benda yang bagus yang dibuat oleh producer semua sebab dia listen to the fan. And then lepas tu, inilah mungkin yang betul-betul akan menyerahkan baton yang baru kepada pelakon-pelakon tersebut ni. Chris Pratt dan Bryce Dallas Howard. And then aku agak terkejut bila aku baca berita yang you bagi tadi.
yang Chris Pratt cakap, oh dia punya vibe macam Avengers Endgame. So I want to know what kind of Avengers Endgame yang dia orang nak buat dalam Jurassic Park Dominion ni. Adakah semua jenis T-Rex akan keluar, yang besar macam ni ke, yang besar macam ni, gaduh sama sendiri? Adakah mungkin Chris Pratt, kalau dulu dia tahan 3 yang kecil, sekarang dia tahan 3 T-Rex yang besar? Aku kalau dia boleh buat macam tu, that's very good character development kan. Tapi janganlah tak ada Martha punya scene. Aku cakap nama mak T-Rex tu tak kata kau, janganlah berbual benda tu. Okay, itulah pendapat aku. Well, kalau kita dah ada 5 filem Jurassic Park selama ni, and selama 5 filem ni sentiasa dinosaur-dinosaur ni semua di pulau saja. Sama ada di Island A iaitu Isla Nublar ataupun Island B, aku tak ingat nama apa. Dan yang reboot ni Island C ke. But for the first time selepas at the end of Jurassic World Fallen Kingdom, dinosaur sekarang di seluruh dunia. Di seluruh dunia, babe. Pasal Island C tu dah hancur, kena volcano. Lepas tu diorang ambil pelarian-pelarian macam Noah's Ark, bawa balik ke Amerika. And then masa nak sell to the highest bidder tu, chaos ensues. Chris Pratt lepaskan dinosaur kepada seluruh Amerika Syarikat. So persoalan aku ialah untuk Jurassic World Dominion ni, adakah Amerika Syarikat saja yang terlibat ataupun adakah dah masuk benua Eropah, dah masuk benua Asia? That is the main question lah. Bila kau cakap Jurassic World Dominion, pasal Dominion ni maksudnya memerintah. So adakah maksudnya sekarang dunia dinosaur dah memerintah dan bukannya manusia? Dan adakah dengan kedatangan trio original ni balik, sama ada diorang nak bekerjasama dengan dinosaur supaya kita dapat hidup harmoni, ataupun adakah mereka nak membunuh dinosaur, hunt them one by one? Kalau kalau kita tengok orang jahat, for sure dia nak guna untuk science, untuk weaponization. Tapi Sam Neill, Laura Dern, even character Chris Pratt has always been in touch with the dinosaur, and macam diorang nak coexistence. So it be a nice continuation lah. Pertama, aku bukannya big fan of Jurassic Park. Even macam one lah, aku pun tengok shot by shot, and the only reboot yang aku tengok Jurassic World, the first movie. Fallen Kingdom, aku belum sampai seru untuk tengok. Even yang Dominion ni, aku rasa it's a good callback lah. Dia panggil balik Jeff Goldblum, dia panggil balik Sam Neill, dia panggil orang-orang lama untuk datang balik. Okay, kalau Wan dengan Nazir bukan fan, aku tengok Jurassic Park nombor 1 masa kecil. Dekat wayang bapak aku bawa. So masa budak kecil tu, bila kau tengok cerita dinosaur, aku macam mind blow. Kau percaya tu dinosaur betul tau. Tu bukan movie. Kau baca, aku cakap, gila dinosaur betul dengan seram, dengan best. Punya perasaan dia punya muzik tu memang best lah. So bila memang fan lah sebab budak kecil aku dah tengok kan. Lepas tu bila nombor 2, aku tak tengok kat wayang. Sebab tu nombor 2 dengar macam boring kan. So nombor 3 tu bila aku zaman remaja tu, aku pergi tengok sendiri. So nombor 3 tu bagi aku lah. Personally bagi aku nombor 3 tu best lah. Dia tak lawan nombor 1. Nombor 3 best sebab dia punya pace tu laju lah. Sebab dia macam dia lebih ke arah suspense. So dia nak selamatkan Billy apa semua. So bila Jurassic World tu, bagi aku pula best sebab dia dah masuk. Dia dah tak guna konsep sebab nombor 1 park baru nak buka, tak siap lagi. Lepas tu jadi something wrong. Nombor 2 T-Rex pergi dekat New York ke apa kan. Nombor 3 pula dia mesti nak selamatkan anak dia Billy tu. So nombor 4 ni finally park dah buka. Bila park dah buka dah successful, tiba jadi pula something disaster jadi. So bila nombor 5 bagi aku tak best. Nombor 5 tu. Sebab dia dah out of idea. Dia tak ada idea lah. Apa dia nak buat? Lepas tu dia buat. Lepas tu last kali dia buat auction. Jadi dinosaur jadi auction. Dia punya main event tu. Dinosaur jadi auction. Lepas tu jadi cerita apa cakap apa tu paling boring lah. So aku takut yang nombor 6 ni. Kalau for SFI movie. Apa lagi dia nak perah? Apa lagi dia nak buat? Tapi dia panggil balik yang trio tu memang best. Sebab tu original. Sebab kalau ikutkan Jeff Goldblum, nama dia dah naik sebab Marvel ambil dia jadi Grandmaster. So dia punya star power tu dah ada. So yang perempuan tu pula kat Star Wars dia ada. So orang kenal dia. Walaupun dia tak ada kan. At least lah. Sebenarnya Sam Neill ni sebenarnya dia
main key, tapi lately dia tak ada apa-apa job yang ada franchise apa orang tak kenal dia, cuma Jurassic Park. So hopefully dia tak tenggelam dengan 2 orang lagi tu lah. Sebab bagi aku Sam Neill lah dia punya key sebab dia hero kat dulu. Then cuma aku risau apa lagi kau boleh korek dekat Jurassic Park Aku takut kalau dia next move, aku rasa kalau aku nak evolve kan, aku rasa Jurassic Park ni jadi apa. Kau pernah tengok dulu ada kartun Extreme Dinosaur. Dinosaur ada kaki, ada tangan, dia boleh gaduh-gaduh. Di evolve. So apa lagi kau nak buat? Kau dah buat semua benda kot. Apa lagi kau nak buat? Sebab kau dah buat kau dah buat dinosaur kacuk-kacuk. Kau nanya Dominion Rex lah. Dia ada raptor, dia ada ni apa semua, boleh klon apa semua. Apa lagi kau boleh buat? Jadi orang lah aku ingat. Tak tahu lah benda nak buat lagi. Tu je lah. Ya. Extreme Dinosaur tu best tu. Aku siap masa kecil dengan lagu tema dia. Betul. Aku tunggu. Based on apa yang Duan cakap. Macam kira fan juga lah sebab kita masih kecil kan. Tiba-tiba aku dapat satu vibe yang macam mana aku judge Star Wars punya sequel baru ni. Macam aku cakap, nombor 5 tak best. Which is aku consider is a new sequel yang tengah-tengah kan. Sebab yang nombor 4 kira macam Force Awakens. Lepas tu nombor 5 dia punya Last Jedi kan. So now nombor 6 nak jadi macam Rise of Skywalker yang last ni. Betul. Aku takut nombor 6 jadi macam Rise of Skywalker, aku takut. Betul. Sebab kau tengok sekarang ni macam vibe dia orang nak ambil 3 orang tu semata-mata nak selamatkan franchise in some way. And then how can you fit the character development between the three dalam nombor 6 ni? Dah kata, lepas tu Chris Pratt ni macam Endgame. Nampak tak yang Rise of Skywalker pun nak macam Endgame tak, tapi Force Ghost dia tak ada. So I really hope lah it turn out. Aku tak tahu Chris Pratt yang cakap. So aku just okay. Okay, so bagi itu yang merisau kan. Sebab diorang tak reveal lagi apa benda diorang nak buat kan. So macam pelik sikit lah. Well, pada aku lah, benda yang sebenarnya menghidupkan franchise Jurassic Park ni selama 5 filem ni adalah pengarah. So sebab utama Jurassic Park pertama dan juga The Lost World Jurassic Park berjaya adalah kerana pengarah dia adalah Steven Spielberg. You know, cara camera work dia, dia macam Guillermo del Toro, dia pandai guna angle, make sure benda tu besar gila, reaction shot. So that's why Jurassic Park 1 and 2 memang box office lah. Pada aku, Jurassic Park 3 tu yang sampah. Sebenarnya pasal director dia lah Joe Johnston. Joe Johnston ni dia direct Captain America The First Avenger. Sebelum tu filem pertama dia adalah The Rocketeer, kalau korang ingat daripada 90-an dulu. Sebelum ni dia terlibat dengan produksi Star Wars di sebalik tabir, the original trilogy. Dan aku rasa Jurassic Park 3 was filem kedua atau ketiga dia. So dia macam kengkang lah, dia baru nak belajar jadi director kan. But the fact yang 14 tahun kemudian pada tahun 2015, Colin Trevorrow berjaya rebootkan franchise ni, give it a new life. You know, park tu akhirnya terbuka and then things go wrong. Introduce 2 new characters iaitu Bryce Dallas Howard dan juga Chris Pratt. It's like orang tak expect 14 tahun kemudian orang expect apa ni sampah kau reboot benda ni apa kebetulan tiba-tiba boom kat box office. You know, cuma follow up dia iaitu filem kelima Jurassic World Fallen Kingdom was directed by J.A. Bayona. J.A. Bayona ni macam director yang kau kasih gaji aku buat lah. So aku looking forward to nombor 6 kerana Trevorrow is coming back untuk direct Jurassic World Dominion. So inilah Mamat yang give new energy to the franchise back in 2015 and now he's back to finish up his trilogy. So I think, you know, this is the thing yang menaikkan nama dia dekat Hollywood. So I think he's gonna do it well lah. This is a mirror of what Star Wars happening now. You take J.J. Abraham, dan suddenly you tak ikut dia punya vision, dan suddenly you tarik balik J.J. Abraham masuk dalam ni. Aku tak tahulah, aku cakap good luck kat Colin lah. Tapi I think Colin can pull it lah because Colin is not J.J. Abrams kan. J.J. Abrams is like, always mysterious box. Colin Trevorrow, dia know how to buat story tu jadi menarik. And even though he's not what we call that, pernah involved dalam Star Wars punya production atau apa dulu. Tapi he's a fan. And he knows, bila kita tengok konsep art yang dia buat untuk episode 9 tu, macam, this one can save the franchise. Right? So I think, I give high hope jugalah bila dia panggil Trevorrow balik because they take the right person,
Dan he also know that we need the 3 OG. Dia cakap kan, dia ambil you need 3 OG. Dan I think it's good lah. The vibe dia dah nampak ada sedikit cahaya kebenaran dan harapan untuk Jurassic Park ni. I mean, I know it's entertainment and so on, and sometimes orang tak ikut fakta-fakta sains yang terbaru kan. Tapi ada fakta sains yang terbaru dia orang cakap kan, sebenarnya dinosaur ni adalah ayam yang besar. Dia orang ada kepak, dia orang ada bulu semua tau. So I was like, lah sebab kalau kita tengok ayam bila dah jadi tulang kepala dia macam T-Rex kot. Tapi memang betul. Sebenarnya dalam kajian saintis memang T-Rex tu adalah moyang kepada ayam sebenarnya. Cuma dia betul dia moyang kepada ayam sebab tengok cara dia. Kalau kau perasan, kalau kau tengok balik nombor 3, walaupun ni kata tak best bagi aku best lah nombor 3. Nombor 3 dia banyak explore dekat raptor tau. Basilar raptor. Kalau kau tengok balik masa Billy curi Sam ni punya bunyi suara kotak suara raptor, bila dia tiup bunyi dia ada bunyi ayam tau. Dia kok bila kok tu dia panggil kau dia. Kok. Dia memang ada kaji dia buat macam bunyi ayam sikit. Sebab tu kalau kau perasan sikit dia punya ada yang ada seekor tu dia ada tajam sikit campang tau. Macam nombor ni kan. Depan sikit. Dia macam balung ayam lah tu. So macam nombor 3 tu dia dah ke arah macam nak ke ayam sikit. Tapi dia tak boleh go to ayam lah kan. Tapi memang sebenarnya memang moyang kepada ayam. Cuma dia kata yang Sam ni pernah cakap kalau dia kaji balik raptor ni lama-lama kau tengok dia kemungkinan dia boleh terbang. The Western punya thinking like they believe in the evolution and Darwinism theory, but Eastern is more like creationism kan. So I think ni pun salah satu daripada ni berapa aku lah. Diorang dah kantoi, alamak ini ayam sebenarnya, tapi lepas tu kata tak apa, kita guna teori evolution dan cakap sebenarnya ayam ni boleh evolve jadi dinosaur. Macam okey, dan kenapa ayam ni tak evolve jadi dinosaur lagi? Sebab ada juga aku pernah tengok satu memes yang orang duk share. Dia kata kan, kalau ada orang tengok tulang ni, dia tunjuk tulang lah. Orang mesti ingat rupa, saintis mesti cakap rupa dia macam ganas lah, dia taring lah, apalah rasa mana kan. Sekali tengok, guys, ini sebenarnya dah tulang hippopotamus. Tengok, gemuk comel, tak ada rupa macam tu. Tapi tak apalah, this is entertainment. Just that sometimes macam entertainment tu dia tak bagi tahu benda sebenar tau. I mean, as a human being, of course we know lah, we must appreciate which is benda yang tak betul lah, which is entertainment. Yang penting message nak disampaikan. Dan juga tolonglah buat cerita flow story yang menarik. Dan tolonglah Colin Trevorrow. Sekarang ni buatkan aku macam nak tengok ke macam ni vision dia membuat filem-filem ni. Itu saja. Aku foresee filem ke-6 ni akan continue plot daripada filem ke-5 di mana ada anak perempuan tu, ada budak perempuan yang dekat mansion tu, dia sebenarnya ialah clone kepada founder Jurassic Park or something like that. So she is a clone just like how the dinosaurs are a clone. So dia boleh berinteraksi dengan diorang ataupun diorang dengar cakap dia. Something like that. So sekarang diorang dah berleluasa di seluruh North America. Maybe juga kita akan tengok dinosaur ni in the wild berevolusi menjadi versi yang ada bulu ke. You never know because dia tak start terus at the end of number 5. Dia start beberapa tahun kemudian because tahun lepas Colin Trevorrow dah mentularkan satu short. Dia cakap The Battle at Big Rock. Storyline short film tu ialah manusia survivor yang hidup dekat trailer park and trying to survive among the dinosaurs. So maksudnya manusia dah tahu dinosaur become part of their life dah. So this is a continuation of that beberapa tahun kemudian. Tuan? Okay, aku baru teringat bila kau cakap pasal evolution. Kalau kau tengok balik, contoh cerita trilogi yang cantik dia kepada evolution, kalau kau ingat balik lah, Planet of the Apes yang baru ni. So mula-mula dia tak boleh cakap, dia bisu. So dah lama nombor 2, dia dah dapat puak-puak dah. Dah boleh menghantir semua tapi cakap masih ni. Nombor 3 tu dah boleh lancar apa semua. Tapi dia tak habis kepada Planet of the Apes lama ada civilization, lepas tu dia hambakan manusia semua lah. Dia tak ke arah tu lagi kan. Dia terus sampai start nombor 3 tu season mati kan. So kalau Jurassic Park ambil tu sebagai contoh pun okey juga. Sebab apa lagi kau nak buat? Evolution lah kan. Bila semua orang cakap bila dinosaur around the world, manusia akan jadi bodoh ke. So maknanya akan datang kira nanti jadi savage land balik lah.
Semua orang akan hidup ni semua, dinosaur semua serang, terus dinosaur evolusi, dinosaur jadi bijak. Dia selak dah boleh bercakap. Aku tak tahu lah, kalau dekat arah tu memang tak logik, tapi kau nak buat apa lagi? Buat benda mengarut je lah. Macam Rick and Morty, Cronenberg World. Kan? Berita kedua kita untuk malam ini adalah pengumuman bahawa Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings bakal memulakan produksinya kembali di Australia pada hujung bulan Julai. Mereka akan memulakan filming di Fox Studios Australia. So, Shang-Chi merupakan filem kedua yang bakal memulakan produksi kembali. Filem pertama oleh Disney dan Fox adalah Avatar 2 yang memulakan produksi di New Zealand pada bulan lepas, iaitu seminggu setengah lepas. Jadi sebab utama mengapa Shang-Chi diberhentikan produksinya pada bulan Mac dulu adalah kerana pengarah dia sendiri terpaksa self-isolate kerana dia baru dapat anak. So dia pun takut dia kena COVID-19. Nasib baik test dia pada bulan Mac lepas turns out to be negatif. Apa pendapat korang tentang produksi bermula kembali bagi Shang-Chi di Australia? Okay, kalau pada yang apa yang aku dapat aku adalah satu development yang bagus sebab dah banyak sangat delay semua movie filming ni kan. So it's a good sign where now they start to carry back apa benda yang tertinggal-tinggal and akan bagikan kita banyak lagi benda-benda yang menarik untuk kita looking forward to untuk tengok kat sinema nanti. Okay, kalau nak cakap pula pasal Shang-Chi ni, actually it's a new superhero, right? Introduced by Marvel, right? It's not an old one. Kan 70-an dah ada kan? Dia dia tak ada boleh. Superhero Asia pertama kepada Marvel pada tahun 70-an dulu, masa Kung Fu, genre Kung Fu terkenal di Amerika Syarikat dengan masa Bruce Lee punya. Okay. Masa zaman okay, Bruce Lee. Okay, kalau macam tu aku looking forward untuk apa yang dia akan bawa lah. Sebab bagi aku bila dia kata The Legend of Ten Rings tu ada kena dengan Mandarin kan. So sebab okay, Marvel ni dia punya masalah masa dia baru start, dia punya villain semua sucks. Like satu episod lepas tu okay, kau nak buat apa? Boom, mati. Obadiah Stane. Sebab kau tengok kalau kau tengok dalam Endgame, bukan Endgame, Infinity Gauntlet atau apa semua kan semua villain sekali bersatu kan. Dalam komik, dalam Civil War pun semua villain pun takut superhero dengan superhero gaduh. Dia kata guys jangan gaduh, kita nak buat kerja besar. So I think now kalau dia kata The Legend of Ten Rings tu maybe satu benda yang bagus untuk explore apa yang Mandarin ni punya Ten Rings punya organisation buat. Betul tak? Because bila kita tengok balik dalam banyak deleted scene yang pasal Mandarin tu actually ada the real Mandarin kan yang Marvel punya yang +1 tu. So bagi aku berharap tolonglah bagi ada Ben Kingsley datang balik ke kan, dia tengah senyap tak tahu apa pasal Ben Kingsley ada. The real Mandarin ada. Bukan Mandarin yang betul Bib. Ben Kingsley tu dalam Marvel One Shot dah tunjuk bahawa dia hanya pelakon dan Mandarin yang sebenar marah dengan dia pasal dia tunjuk kat seluruh dunia dia yang Mandarin. One Shot tu Hail to the King tu, atas aku masa dalam penjara tu salah seorang daripada orang Mandarin cakap, hey kau pakai nama tuan aku, dan dia tak suka digunakan. Aku ingat lagi ayat tu. So actually aku kecewa tau bila Iron Man 3 reveal apa yang tu bukan Mandarin. Aku macam kenapa Shane Black bacitkan sebegitu legacy Mandarin. Sebab masa trailer bukan main lagi Ben Kingsley pakai jubah apa semua. As for now, aku memang looking forward for Shang-Chi. Nak tengok juga the first Asian hero dalam big screen kan. Correct me if I'm wrong, Rick. The first Asian superhero on the big screen. Ini macam Crazy Rich Asian untuk MCU. Aku rasa dia bukan the first Asian superhero, tapi dia the first Marvel Asian superhero lah. Marvel punya. Sebab aku suka Asian, aku rasa dulu dah ada kot. Tak sure lah. Cuma Marvel pandai dia nak buat duit. Dia dah Black Lives Matter, dia dah pulun habis lah dengan Black Panther. Lepas China pula. China aku tak tahu dia dah buat apa ni. Ni akan jadi macam Mulan tau. Maksudnya kalau orang China cakap benda ni tak autentik, diorang tak pergi tengok, tu masalah besar. Bahaya juga lah. Macam Mulan dia pandai. Dia ambil Gong Li, dia ambil Donnie Yen, dia ambil yang otai-otai. Soalannya, tapi Simu Liu ni bukan orang China. Simu Liu ni ialah China Canada. And dah ada kontroversi tahun lepas, video yang aku share yang Wan pun dah tengok, yang orang China komen, apa mata sepit
hidung penyek ni, apa tak handsome lah pada orang China sendiri. Si Mu Liu ni tak handsome lah. So ada kontroversi di situ lah bahawa orang China tak menerima si Mu Liu sebagai hero diorang. Sebab dia tak handsome maybe lah, tapi sebabkan dia tak dikenali sebenarnya dekat China. Dia tak popular, orang China tak kenal dia sebab dia orang Kanada. So that's the main thing. Lepas tu tapi diorang pandai, diorang ambil Tony Leung lah jadi Mandarin. Tony Leung silap aku. Dia pelakon Hong Kong kan. Dia tu top lah. So aku rasa ada few pelakon Hong Kong dia ambil. Aku rasa boleh lah kot dia nak tackle. Cuma kalau pasal Mandarin ni dia enemy Iron Man. So dia macam Joker tu Batman lah. Dia gitu. Mandarin ni memang significant dengan Iron Man. Kenapa macam tu? Sebab Iron Man ni dia base teknologi. Punya power dia semua teknologi apa semua upgrade. Mandarin pula magic. So bila dua tu bertemu memang bila gaduh tu jadi wow kan. Dia cakap magic lawan science kan. Gila babi lah. Iron Man memang selalu kalah. Lepas tu Mandarin ni punya power aku tak sure dia ada comfort. Aku rasa dia ada comfort menambah Mandarin kan. Satu lagi dia ada 10 ring. Each ring tu ada power masing-masing. Setiap ring tu. Tak tahu, mungkin lagi power pada Thanos saya tak sure lah kan. Thanos ada 5 je, Mandarin ada 10 weh. Mandarin ada 10 weh. Tu dia gila-gila lah. Aku pun tak baca sangat pasal Mandarin tapi yang aku tahu dia tu macam tu lah. Lepas tu dia memang dia pun kontrol ada dunia sedikit semua. So memang Iron Man nak kalahkan dia susah lah. So seronok lah. Lepas tu dia bukan musuh, asal dia bukan musuh utama Shang-Chi pun. Tapi kalau nak buat pun boleh jugalah. Lepas tu Shang-Chi ni pula. Shang-Chi tu adalah Mandarin tu ialah ayah dia ataupun ayah angkat dia. So kalau ikut komik lah. Shang-Chi membesar, ingatkan ayah dia ni baik. Rupanya ayah dia ni lah bapak Dajjal, bapak gangster paling besar dekat China dan Hong Kong. So dia membesar sebagai agent of Mandarin. Then heroism tu ialah dia berpaling tadah lah. Dia berpaling tadah dan lawan ayah dia. Macam I am your father. Ya, aku pun teringin ke nak tengok macam mana the dynamic range between Shang-Chi dengan Mandarin sebab memang aku pun bukannya pembaca komik but aku baca some wiki memang Mandarin ni dia bukan saja pandai, dia ada martial art. Lepas tu setiap cincin tu tak silap aku dia ada kuasa dia macam elemen yang tersendiri tau. Dia based on Chinese punya feng shui like North South Pole. Ada juga yang pakai elemen haiwan tak silap aku. But correct me if I'm wrong lah. Mandarin dia always test limit dia sebagai human being. Betul tak Udwan? Tak silap aku. Atau aku miss shot. Aku pun tak sure. Sebab Mandarin ni kalau dalam Marvel punya komik sekarang ni pun diorang tak guna balik tau Mandarin ni. Dia tak highlightkan Mandarin jadi musuh utama lagi buat masa sekarang ni lah. Maybe kalau dah nak keluar ni maybe dalam komik dia akan tarik balik Mandarin jadi main villain macam Dr. Doom kan. Saya habis Dr. Doom kat komik Marvel. Dr. Doom, Thanos, Galactus. Mandarin ni macam jarang diorang guna. So aku hopefully ni Marvel explore lagi lah. Ya, pasal Mandarin ni sebenarnya watak yang racist tau. Dia adalah satu caricature orang Cina jahat. Orang Cina ni misterius. Orang Cina ni banyak triad. So sebab tu untuk diorang gunakan dalam zaman moden yang Black Lives Matter ni agak susah lah. Pasal origin dia tu racism. Based on racism. Betul lah. Nama pun Mandarin kan. Lagi gila kan. Tapi satu lagi kalau macam Mandarin yang lama Ben Kingsley kan. Actually Ben Kingsley tu kalau kita tengok balik dia tu Indian tau. Dia British Indian. Dia Indian. Dia hidup panjang semua. Tapi sebab dia pelakon yang sangat bagus, kau percaya dia tu Mandarin tau. Bila dia bawa tu kau macam dah best lah. Dia macam Mandarin walaupun dia Indian apa dia tak nampak sebab cara dia berlakon tu kan. Power kan. Lepas tu bila jadi driver tu cakap bodoh lah. Dia kau tak dah gempak lah kalau dia Mandarin. Driver jadi bodoh. Lepas tu bila dia nak buat Mandarin ni betul-betul Chinese, which is good juga. Dia ambil aku rasa ambil Tony Leung kot. So which is good dia ambil Chinese tapi itulah. Mungkin ada kontroversi. So hopefully Marvel dapat tackle benda ni lah. Lepas tu pasal Shang-Chi pula. Shang-Chi ni sebenarnya kalau aku tahu lah, aku tak silap lah kan. Dia ni sebenarnya street level superhero. Aku rasa dia pun tak ada power. Dia memang power kung fu je.
Tapi dia punya cerita tu dia banyak mistik-mistik, banyak magic-magic lah. Tapi dia sama dia tu memang dia dengan, kalau tak silap aku pernah terbaca, kalau dia dengan Iron Fist, dia lagi power pada Iron Fist. Cuma Iron Fist ni dia ada Iron Fist tu yang kira magic dia tu lah. Shang-Chi ni kalau hand to hand combat, tak siapa boleh kalah dengan dia. Nak katakan sebab dia betul-betul kung fu. Aku rasa Captain America pun maybe boleh kalah. Sebab dia power, dia kung fu dia memang dia paling power. Shang-Chi ni. So hopefully kalau filem ni aku hopefully dia fokuskan dekat koreografi dia lah. Bila dia bergaduh kung fu apa semua. Fokus kat situ. Macam mana dia buat Captain America power gaduh. Harap Shang-Chi ni pun fokus dekat wide screen, lepas tu nampak macam mana dia punya kung fu tu apa. Harap itu yang diutamakan lah. Memang tu yang kita nak tengok pun. Macam John Wick, kau tengok aksi tu. Betul macam John Wick. Itu yang kita tengok. Kena cucuk pisau. Dia kena macam tu lah. Aku tak nak nanti banyak kamera goyang-goyang, lepas tu zoom, lepas tu banyak cut aku tak nak. Shaking cam screen, lepas tu aku nampak. Shaking aku tak nak tu semua tu. Harap dia buat yang betul lah. Macam mana dia buat Captain America Civil War dengan Winter Soldier. So, Winter Soldier Captain America gaduh macam mana. Kan power kan. Aku rasa Shang-Chi power pada tu. Tu pasal Russo Brothers dan dia punya director of action adalah director Extraction hari tu. So, kau dah lah ada Russo Brothers. Lepas tu kau punya action choreographer kau ialah director Extraction hari tu. Gabungan dia terbaik. So, untuk penonton di rumah yang tidak arif, watak Shang-Chi sekarang sudah direkonkan masa all new, all different Marvel, which is 5 tahun lepas, 7 tahun lepas ya Duan? Dia bila dia design balik tu, baju dia pernah lain sikit, apa sikit. Ya, so dia dah retcon sekarang. Tak ikut lama kot. Dia dah retcon sekarang jadi Agent of Atlas. Maksudnya watak-watak dari Asia Tenggara ni dijadikan satu kumpulan Atlas. Agak racist juga lah. Semua Cina-Cina kan. Orang Pinoy pada kan. Sebab dia punya ketua dia Emmanuel Cho, dia hak Korean hak. Dia Korean hak. Lepas tu ada Shang-Chi. Lepas tu ada yang Filipino tu. Memang semua action lah. Memang rasa gila je Atlas ni. Sampai ada buat lawak. Siapa nak makan nasi hari ni? Dalam komik tu ada buat lawak. Siapa nak makan nasi? Bodoh gila sial. Harap dia introduce Agent of Atlas juga sebab menarik juga Atlas ni. Harap dia introduce juga lah. Kalau kau tengok Ant-Man, kan ada karakter Randall Park lakonkan tu yang Agent of S.H.I.E.L.D. tu. Agent Wu Agent Jimmy. Dia tu jadi ketua Atlas sekarang dalam comic book. Yelah, dia Nick Fury of Chinese. Yes, kita dah ada. Dia dalam MCU dia dah ada. Kan dia yang buat lawak dengan Ant-Man selalu macam, kau keluar rumah. So agent tu dah ada. So tunggu masa je nak sambungkan supaya Atlas. Menarik. Lepas ni Agent Atlas komik mesti mahal dengan Shang-Chi sekali. Aku tak baca komik sangat. Tapi bagi aku kan, kau dah kumpul semua Asian punya orang, Filipino apa semua, Asia Tenggara punya hub. Tapi kau namakan Agent of Atlas based on Greek punya mitologi. Aku macam, kenapa tak dragon ke apa ke? Kenapa? You see, all new, all different ni, diorang ambil property lama macam Thunderbolts, macam New Warriors. Lepas tu diorang rebootkan dengan watak-watak baru. So nama je yang nama lama. You know, nama Agent of Atlas. Tapi watak-watak semua kebanyakan watak-watak baru. Miss Marvel yang Pakistani tu, Amadeus Cho, Korean Hulk, you know, Jimmy Woo, The S.H.I.E.L.D. Agent. So itulah, ambil nama lama, rebootkan dengan karakter baru. That's the meaning of all new, all different lah. All new, all different. All different. Yeah. And confused. Okay. Yang pasal Mandarin tu kan, aku pernah tengok, by the way, Duan hilang dia sorok belakang. Okay. Aku pernah tengok, kalau kau tercatat channel nama NerdSync, dia akan beritahu semua origin of superhero based on comic, first appearance macam mana, kenapa buat macam ni kan. So actually kalau kita tahu origin Iron Man dulu, zaman dia kata Iron Man muncul waktu yang mana yang satu part tu yang dia buat armor tu masa Vietnam War. Tapi bila kau masuk dalam Iron Man yang 2008 pasal masa perang Afghanistan kan. Dan lepas tu masa period yang Iron Man buat armor tu masa Vietnam War, dah ada satu villain lepas tu dia letak nama Mandarin. Sebab kan time tu diorang tengah Cold War kan dengan perang Vietnam atau apa. So diorang nak mencerminkan orang
apa orang-orang Asia ni sebagai jahat, dia namakan watak tu directly on your face, Mandarin. Aku macam what? Even though lepas tu dalam 80s pun Flash Gordon kan, dia punya orang jahat pun apa orang yang Chinese juga, dia nak paintkan macam tu. So bagi aku mungkin aku rasa in my opinion lah, tak ada banyak challenges sangat yang Asian people sekarang ni. Kalau let's say diorang diportraykan macam jahat dalam Hollywood, I think Asian people bagi aku lah, aku rasa diorang sebangga kot, aku villain lah. Kau kata tak ada bising, tak ada macam Chinese Lives Matter, Asian Lives Matter, tak ada tau. Even diorang sebagai imigran, diorang ialah imigran yang berjaya. Dalam Amerika, diorang bawa sikit je dari kulit putih. Dan diorang selalu digunakan oleh orang kulit putih sebagai contoh. Tengok kalau kau baik, kau jadi macam orang Cina. Tengok diorang boleh naik pangkat, diorang boleh ada bisnes. So diorang genius lah. Bukan orang Cina dengan orang brown, orang Mexican dengan orang kulit hitam. Macam kalau kau nak jadi imigran baik, kau jadi macam orang Cina. At the same time, masa Perang Dunia Kedua dulu, 1944 to 1946 ke apa, orang Cina dan orang Jepun yang Asian descent, diorang kena tangkap tau. Diorang kena quarantine bertahun-tahun, babe. So orang Asia, Amerika ni, diorang tak lawan balik, tapi diorang lawan balik dengan cara aku own business, aku just instant food, aku naik dalam Silicon Valley, aku naik dalam Wall Street. So diorang guna brain instead of brawn. Betul. Itu yang kadang-kadang aku respect juga tu, because you see every time where the Asian goes, dia mesti ada Chinatown diorang sendiri, betul tak? So I think that's how macam bila kau dah in position of senang, stable and control powerful, kau rasa pain aku villain, pain lah, aku pun nak tengok juga, best juga kot. Dan bagi aku juga, aku nak looking forward lah, aku memang berharap kalau ada macam dia sebut-sebut pasal Iron Man ke apa ke, because it's Mandarin kan, nampak pelik kalau kau tak sebut pasal Iron Man. Ataupun if kan dia develop yang nanti Mandarin ni ada beef dengan anak Tony Stark akan datang ke apa ke, you know, it will be good lah. Sebab dah nampak pelik dah bila kau tweet macam tu kan. Alah, sebab macam betul lah diorang cakap masa Iron Man 3, aku mengharap kau dah okay, kira macam tu, macam the third trilogy kan of Iron Man. Mestilah kau nak dia punya arc nemesis dah tahu tumbuk dia ke apa, aku boleh kalahkan kau. Sekali tengok-tengok macam cakap, "Oh, hello, I'm Trevor." Macam ya Allah, babi bodoh bodoh. Topik ketiga malam ni adalah topik panas ya. Jadi 2 hari lepas kita membincangkan tentang Ray Fisher yang mentularkan tweet bahawa dia tidak puas hati dengan pengarah Joss Whedon 3 tahun selepas Justice League keluar. Ini pada hari ini kita ada sambungan ya, kerana Ray Fisher telah mentweetkan bahawa Joss Whedon's on-set treatment of the cast and crew of Justice League was gross, abusive, unprofessional, and completely unacceptable. He was enabled in many ways by Geoff Johns and John Burke. Accountability is more important than entertainment. Wow. So, nampaknya parah betul Muhammad ni. Untuk penonton di rumah yang tidak arif, ini adalah video yang ditweetkan oleh Ray Fisher 2 hari lepas. So, dia kata, I'd like a moment to forcefully retract every bit of this statement. Yeah, I mean, Joss is a great guy, and Zach picked a good person to come in and clean up and finish up for him. Yeah, I mean, Joss is a great guy, and Zach picked a good person to come in and clean up and finish up for him. Kalau kau tengok muka Stone, dia semua bawah tu macam Joss Whedon menghancurkan Justice League. And kau tengok cara Ray Fisher cakap tu macam patah hati je. Ya, Joss Whedon is good to finish off Zack Snyder's dream. So, laman Variety membuat follow up kepada tweet Ray Fisher ni. Laman Variety cuba minta Whedon untuk pendapat, tapi Whedon had no comment. A representative for Warner Bros did not immediately respond to a request for comment. Namun, penerbit John Burke yang mengetuai DC Films ketika Justice League tu, John Burke memberitahu Variety bahawa apa yang Ray Fisher beritahu tu was categorically untrue.
that we enable any unprofessional behavior. I remember Ray Fisher being upset that we wanted him to say "Booyah," which is a well-known saying of Cyborg in the animated series. Bagi pendapat aku, benda ni dah jadi macam tuduh-menuduh tau. Dia macam kita pun tak ada kat set tu, yang ada semua pelakon-pelakon yang lain yang wujud. Setakat ni cuma Cyborg dia yang duk bising-bising cakap benda tu kan. One of the cast lah. Yang member cast lain tak ada bising-bising, betul tak? Kalau tak silap aku. Dan bagi aku sekarang ni is kind of like mungkin ada weight dia yang Ray Fisher cakap, ada bukti-bukti yang Ray Fisher cakap macam tu, tapi we didn't hear anything about what happened dekat Avenger punya set dulu. Sebab masa Age of Ultron aku rasa dia ada satu case yang di mana apa ni scene yang dia orang guna body double untuk Natasha ni Romanoff kan, yang Bruce tumpak atas dia punya chest. Dan lepas tu yang case yang ni dia kata yang dia Joss Whedon nak Flash jatuh atas chest Wonder Woman. Tapi Gal Gadot tak nak buat. Dia lepas tu Joss Whedon pergi marah dia gila-gila. Tu bagi aku tu kalau betul adalah satu benda yang betul-betul unprofessional lah kan. Kalau tak nak, kau tak payahlah, buatlah body double ke apa ke. Dan cukup lah, buat apa kau nak memalukan Gal Gadot atau apa. Kan? Kalau walaupun dalam kontrak ke apa, be professional lah kan. Tapi bagi aku sekarang... Kawan, Joss Whedon mula menempa nama di Hollywood pada awal 90-an dan awal 2000 sebagai seorang champion of women. Dia terkenal kerana dia pandai menulis strong woman character. The first series TV dia yang terkenal adalah Buffy the Vampire Slayer, eventually Angel, dan juga dia buat Dollhouse, dan dia juga buat pelbagai TV series yang put woman front and center as the heroine. You know, so kalau kita tengok satu pelakon lama dia juga terkenal untuk siri TV Firefly. Ini adalah pelakon Firefly, Alan Tudyk, iaitu K2SO dalam Rogue One. Dia kata, I wasn't there, but I have known Joss Whedon for 17 years. I honestly can't even imagine it, and I have a pretty good imagination. Ini sebagai jawapan kepada artikel Variety tentang Ray Fisher accusing Joss Whedon of abusive unprofessional behavior on Justice League set. So orang yang, tapi adalah orang jawab yang Alan, kau dah lah kulit putih, kau tak ada pun dalam set JL, kau diam-diam boleh tak? Cara kau nak protect member Whedon kau ni ialah kau anti Black Lives Matter. So ada orang twist macam tu pula. Bagi aku tu lah sebab we don't know what happened there. Memang betul kita tak ada kat sana. Sebab kadang-kadang people will change after 70 years. Itu memang betul. Memang if let's say suddenly Joss Whedon dia punya pemikiran change ke apa ke, then we cannot say anything. Tapi bagi akulah, aku dapat rasakan because ada yang last kali dekat berita tu cakap, yang John Burke masuk cakap, senyaplah Kimak, aku suka cakap buya pun kau tak nak, apa entitled kau Kimak. So bagi aku tu tanda macam, wait, adakah Ray Fisher ni actually millennial punya style pemikiran yang kau nampak benda sikit, lepas tu kau amplify banyak just because kau nak tak puas hati dengan orang tu tau. Kadang orang tu buat sikit tersepak benda, kau cakap, Kimak kau tak nampak ke? Mak kau tak ajar ke? Aku nampak macam ni sekarang tau. Because kas-kas lain tak bising. Dia become professional macam ni. So bagi aku macam, Ray Fisher, are you trying to menempa nama supaya kau menjadi perhatian? Aku tak dapat aku punya scene kat situ. Aku wujudlah JL. So bagi aku macam movement yang millennial yang bagi aku macam entitled ni dah jadi macam makin menjadi-jadi tau. Sebab kata Alan Tudyk bagi dia punya opinion pun, dah sekali semua orang cakap, kau tak ada kat sana, kau tak ada kat sana. Macam aku macam, come on lah, dia pun ada opinion juga. Sebab bagi akulah, kemungkinan kalau dia kata Joss Whedon marah Gal Gadot tu, mungkin betul sebab dia director kot. Dia kata, asal kau tak nak buat? Tapi mungkin dia cakap satu line. Tapi Ray Fisher cakap, mak ni apalah, tak patut buat macam tu. So dia bercakap tau. Kita tak ada macam video atau apa. Kas-kas lain tak cakap apa-apa. Sebab mungkin dia kata, dia cakap macam tu. Betul lah, director mesti ada marah-marah. Faham tak? So maksudnya bagi akulah, pendapat akulah, mungkin kesnowflakean dia terkeluar, dia terpendam dalam-dalam. Dia burst out sebab Snyder Cut dah keluar. Sebab bagi aku, lah, that particular scene yang fall atas chest tu actually is depend. Kalau macam actor tak nak buat, it is not inside the contract, then ikutlah contract tu kan. Respect lah diorang juga. Tapi bagi aku macam yang diorang kata Geoff John pun endorse, mungkin ada miscommunication. Mungkin Geoff John kata dia bagi kebebasan kat Joss Whedon ke?
dia tak naklah kacau, betul tak? Sebab kalau kau kacau creativity director, kau dah kira interfere dia punya creative punya thinking. So maybe cara Cyborg tu interpret betul-betul cara yang macam angle yang nak cari salah orang. Sebab dia tak puas hati dengan Joss Whedon, entah macam tu je. Tapi tak apa, kita tengok apa development yang berlaku. Sebab satu je sign masa John Burke keluar, dia cakap, kau nak cakap buya pun kau bising. Macam tu macam, maksudnya Mamat ni entitled sangat ke? Kau tak nak ikut apa yang fan cakap ke? So sekarang ni bagi pendapat aku lah, setelah apa aku analisis semua benda-benda, aku rasa macam Ray Fisher ni something wrong lah. He just want his voice heard. Sebab unless kalau ada cast-cast lain yang bangun cakap benda yang sama, then maybe we can validate dia punya point. Yang dia bukan amplify benda tu, benda yang kecil dia amplify besar-besar. Wan, aku rasa masuk kau apa kategori Zoomer kan? Budak-budak apa entitled as fuck right now kan? Yeah, actually aku pelik juga macam tak ada angin, tak ada ribut. Tiba-tiba je Ray Fisher cakap, oh Joss Whedon ni apa abusive lah apa semualah. Aku rasa ini adalah umpama percikan api konon-konon nak menyemarakkan Black Lives Matter lah. Kira macam dia aku rasa macam lepas dia tengok John Boyega dekat apa truck tu cakap, dia macam aku kena join apa bandwagon juga. Aku nak rasa entitled juga. But the thing is, Kaslan tak cakap apa. Ezra Miller diam, Henry Cavill diam, Gal Gadot pun diam. Even apa yang pelakon Stephen King yang pelakon jahat tu pun tak cakap apa-apa. Even Ben Affleck yang banyak kali merajuk dengan Warner Brothers pun tak cakap apa-apa. Kenapa tiba-tiba dia nak bising? I mean, aku bukannya racist ke apa, but there's something wrong. There's something wrong between them lah. And lagi satu, aku baca balik apa Alan Tudyk punya tweet, tiba-tiba jadi macam apa cancel culture. Tiba-tiba kau tak ada kesana kau diam, tak ada kau diam. So, adakah kita punya dunia entertainment dan juga social media dah begitu toksik sampai kan we cannot talk about it. Sampai everything must be PC. Lepas tu dia sebut nama Geoff John dengan apa seorang gitu yang tu aku macam dude, Geoff John ni is a very visionary dia very visionary producer kot. Dia punya apa kepala yang menjadi Aquaman best kan? Dia ialah penulis komik DC Comics selama 20 tahun ni yang telah merilis pelbagai watak daripada The Flash, kepada Green Lantern, kepada Aquaman, kepada Superman. Sentuhan dia tu menyebabkan setiap karakter ni jadi relevan balik untuk zaman moden ni. That's the thing. Sebab Jojo punya idea power gila. So aku rasa Jojo pun dia ada reason juga kenapa dia kata okay kau jangan sebut buya, maybe sebab kena follow dengan vision Joss Whedon. Sebab aku rasa producer and director must work together in order to create a harmonious creative. Yang quote John Burke tu, dia nak suruh Ray Fisher cakap buya. Ray Fisher yang tak cakap buya. Sorry, aku quote balik. So basically the buya supposed to be there. Yeah. But Ray Fisher macam I feel too cool to say buya. Aku cakap kepala otak kau, Glenn Murakami suruh apa pelakon suruh sebut buya banyak kali, boleh je. Itu kan? Macam itu ialah Cyborg punya signature call kot dalam animated series. Dia punya catchphrase kot. Masa dia dengan The Beast Boy always buya sebab that's the harmonious dynamic between the Teen Titan. Maybe dalam final battle kot Joss Whedon suruh dia cakap buya, lepas tu dia tak nak. Tapi kau tahu tak how echo the buya in the end of the movie? Can you imagine masa fighting scene tu dia sebut buya dengan Superman? Kau tak rasa macam even though it's small but it goes long way actually. Ray Fisher ni menurut IMDb hanya ada 6 projek je. Sebelum ni dia berlakon short film 2008. 2015 dia berlakon dalam TV series The Astronaut Wives Club. 2016 Zack Snyder bagi dia chance berlakon sebagai Cyborg dalam BVS dan Justice League sebagai Cyborg. Selepas JL dia tak ada projek kecuali berlakon dalam TV series True Detective 8 episod lah. Kemudian harapan dia adalah Justice League Snyder Cut tahun depan. Kau nak tengok berapa fanatnya dia kepada Zack Snyder ni. Pada 7 hari bulan Jun selepas Snyder Cut diumumkan akan keluar balik kat HBO, dia tweet I don't praise
Chris Terrio and Zack Snyder for simply putting me in JL. Pantatnya. I praise them for empowering me, a black man with no film credit. Oh my god. Wait, Daniel Kaluuya pun tak entitled macam tu lah bila masa apa Black Panther film keluar. Aduh. Macam tweet ni cakap, terima kasih ya Zack, terima kasih ya. Pasal kau aku ada career. Memang betul lah. Dia berlakon short film kan. Lepas tu dia berlakon TV series. Ni tak tahu 2-3 episod. Kalau bukan pasal Chris Terrio dengan Zack Snyder, dia tak ada career, babe. Dia tak ada tahu career. Tak apa. Dia sebenarnya revision ni, case revision ni sama case macam siapa nama mamat tu yang dekat Fast Furious tu, Tyrese Gibson sudah guna nama dia. Yang sama dia cek pasal dengan The Rock. Dia cek pasal The Rock, dia jilat si Vin Diesel. Sebab apa? Sebab dia pun tak ada job. Dia harapkan Fast Furious ni franchise tu. Dulu dia ada job, lepas tu Transformer dah tak panggil dia apa tu semua, dia tak ada job. So dia mengharapkan satu franchise tu saja untuk sebuah perkara. So dia buatlah macam-macam jenis gimmick ini apa semua supaya orang ingat dia lagi. So orang ingat dia relevan lagi. Kalau kau tengok lain semua cast Justice League, sebab apa diorang semua buat bodoh apa semua. Sebab diorang tak ada masa nak buat bodoh benda tu. Diorang banyak kerja lain nak buat, nak fikir. Dan satu lagi sebab diorang profesional. Sebab diorang jaga career diorang. Revision ni, dia banyak masa. Sebab tak ada job. So dia kena buat benda ni supaya orang ingat dia. So orang biar nama dia kena buat kontroversi ni, murahan ni. Supaya orang ingat dia. Tweet yang 7 hari bulan Jun tu, masa MCO bro. Aku rasa dia dah mati akal lah bro. Dia dah macam tak ada tahu. Dia tak ada buat apa lah. Aku kena I have to do something kan. Kalau aku tak buat ni, nanti orang tak ingat aku kan. Aku Justice League je ni. Yalah, Cyborg punya movie tahun bila nak buat kan. Tapi dia pun patut pada sebab sebabnya DC ikut New 52. Dia ikut New 52, dia tak ikut yang lama punya, dia tak ikut yang baru punya yang apa? Rebirth. Sebabnya sebab Geoff Johns lah. Sebab Geoff Johns yang buat New 52 ni. Sebab kalau dia ikut lama punya line up, Cyborg memang tak ada langsung. Cyborg ni asli Teen Titan. Line up asal memang Cyborg tak ada. Tapi sebab New 52 ni, dia dah connect dengan Cyborg dengan Mother Box tu. So itu je function dia. Kalau tak memang Cyborg memang tak ada lah. Ikutkan dulu kalau original line up memang tak ada Cyborg pun. So dia kena bersyukur lah. So dia terpaksa buat bagi aku sebab dia memang terpaksa buat macam tu. Lepas tu satu lagi, bagi aku dia bully tau. Easy target, Joss Whedon. Joss Whedon jenis diam. Joss Whedon pun sekarang pun dia tengah tak banyak job. So dia tu, bila aku bully dia ni kan. Padahal satu lagi, dia personal attack kat Joss Whedon tau. Aku pasal personal attack. Dia tak cakap pun pasal Joss Whedon ni bodoh tak direct. Dia tak cakap pun Joss Whedon ni buat Batman jadi apa, jadi bacul apa semua. Dia pak lawak apa semua, tak brutal. Dia tak cakap Joss Whedon ni buat Superman misal cakap macam bodoh apa semua. Dia tak cakap semua betul. Dia cakap Joss Whedon ni diskriminasi lah, tak layan teruk apa semua. Semua personal attack tau. So kau dah tahu dah siapa yang salah kat situ. Tapi kalau kau dekat side dia pula, dia terpaksa buat macam tu. Satu lagi, dia gunakan peluang ni, opportunity ni sebab Black Lives Matter. Apa-apa pun nanti orang lain sebab dia Black Lives Matter. Dulu dia tak nak cakap pun. Sebab Black Lives Matter ni, ini jam lah dia nak masuk. So dia pandai guna opportunity. Tapi orang boleh baca lah, kau ni ambil peluang pada bodoh ke. Tak ada benda pun sebenarnya. Memang betul, dia gunakan masa Black Lives Matter ni macam dia kata, I'm black. And then sekarang ni kan orang tengah emotional pasal apa yang berlaku pasal Black Lives Matter kan. So aku rasa semua orang tengah emotional dan diorang kadang-kadang tak boleh berfikir dengan tenang. So bila tak sasar Cyborg buat macam ni, dia black kan. Then orang akan just diorang dah highlight macam bila Alan Tudyk cakap, semua cakap, kau salah. Diorang tak guna macam apa yang kita tengah berfikir sekarang. Macam nanti John Burke punya bawah tu dah cakap satu tanda, nanti kejap. Muhammad ni kenapa orang lain tak cakap? Kalau orang lain duk pakat cakap dengan dia, dan boleh lah kata, dan inilah. So bagi aku, kita penonton-penonton ataupun fan-fan ni kadang-kadang kena faham jugalah. Apa ni, ada orang mengambil kesempatan di atas benda yang bagus. Macam Black Lives Matter ni bagus, benda yang positif. Tapi ada orang ambil kesempatan menggunakan benda ni untuk kepentingan diri sendiri dan mula attack orang-orang yang tak ada kena-mena. So bagi aku macam janganlah macam ni. This is not a very good culture, even though in Hollywood.
Tapi bagi aku, bila benda ni terjadi, media pun ambil kesempatan tak? Kita nak orang baca kan, kita nak view, kita nak klik. Macam kita sekarang dah cover benda ni. So kira macam tak bagus jugalah. Tapi bagus sebab kita sekarang cover benda ni, kita memberi tahu apakah kenegatifan yang berlaku sekarang ini agar semua orang bertenang, fans semua bertenang, orang-orang black ke bertenang. Ray Fisher ni mungkin ada benda yang pelik, mungkin dia ada perlu pertolongan, pergi jumpa doktor ke apa ke, bertenang, sabar. Adalah kerja nanti. Okay guys, itu saja untuk malam ini. Terima kasih kepada Wan Muhammad daripada Ali Wan Toy Shop, Nazir Khan daripada Screenbite dan juga Duan Yakuza, penjual buah yang tegar untuk conversation kita malam ini. Jumpa lagi di episod Buzzpop hari ini di hari-hari lain. Kalau korang ada apa-apa soalan, sila letak dalam comment section below. Dan juga kita look forward kepada sambungan saga Ray Fisher ini sama ada esok ataupun di minggu hadapan. Aku rasa semakin dekat kepada DC Fandom pada 22 Ogos nanti akan lebih banyak kontroversi daripada Ray Fisher yang tak ada job ni. Kita look forward to it. Majulah fandom. Black Lives Matter. Booyah! Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV. Untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.